Buletin Didik 31 Julai bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mengagihkan komputer riba kepada pelajar miskin tegar di negeri itu. Program itu dikenali bantuan ihsan komputer bagi membantu pelajar kurang berkemampuan agar tidak tercicir daripada pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Di Sekolah Menengah Abaka Tawau Sabah, seramai 50 pelajar kurang berkemampuan layak menerima peranti itu. Pengagihan komputer riba berkenaan dilakukan di perkarangan sekolah secara pandu lalu sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP. Kesemua pelajar yang terpilih menerima bantuan itu juga adalah mereka yang akan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. PDPR ni sebelum ni disebabkan saya terpaksa berkongsi dengan ibu bapa dan adik-adik untuk PDPR, saya bergilir-gilir menggunakan kemudahan tersebut. Guru-guru SMK Abaka dan Kerajaan Negeri Sabah telah memberikan saya sebuah laptop. Saya akan memanfaatkannya untuk menjadi pelajar yang cemerlang dan membebaskan keluarga saya daripada B40. Sementara itu, pengagihan komputer riba berkenaan diharap dapat membantu pelajar mengikuti kelas PDPR yang dijadualkan bermula minggu ini. Pihak sekolah juga memaklumkan bantuan itu akan dapat membantu pelajar, khususnya bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Saya bagi pihak semua guru di SMK Abaka merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah yang sudi menyumbangkan laptop sebanyak 50 buah laptop untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM. Untuk makluman semua, sebenarnya pemilihan untuk mendapat laptop ini adalah berdasarkan kepada IKASI, iaitu ibu bapa yang keluarga yang terdiri daripada pendapatan B40. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, ia bukan halangan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi memastikan sokongan yang berterusan terhadap golongan yang kurang berkemampuan, Yayasan Genius Malaysia memberi sumbangan kepada 12 orang peserta daripada kalangan keluarga B40 yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Majlis penyerahan sumbangan yang dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof, dijalankan secara maya semalam. Program ini diadakan sebagai penghargaan untuk meraihkan peserta-peserta program Genius Remaja yang telah berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat diploma dan ijazah sarjana muda dalam bidang masing-masing. Antaranya pengurusan perniagaan, fotografi dan pengimejan kreatif, teknologi maklumat, kulinari serta pengurusan haji dan umrah di pelbagai institusi pengajian awam IPTA. Pada kali ini, seramai 12 orang peserta telah berjaya menerima sumbangan daripada Yayasan Genius Remaja. Setiap seorang telah menerima wang tunai sebanyak RM3,000 dan sebuah komputer riba. Bagi mereka yang telah berjaya melanjutkan pelajaran ke Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif di Universiti Teknologi Mara, mereka menerima tambahan sebuah kamera digital. Sumbangan ini diharapkan menjadi inspirasi dan memotivasikan peserta untuk turut sama berusaha memajukan diri dan mengubah nasib keluarga. Sumbangan ini sangat besar bagi saya kerana ia memberikan peluang untuk saya menikmati pembelajaran yang lebih selesa, lengkap dan berkualiti. Saya amat menghargai sumbangan ini kerana ia dapat meringankan bebanan pembelajaran keluarga saya dan membantu saya dalam menjalani pelajaran di universiti. Saya amat bersyukur kerana bantuan ini, urusan pengajian saya menjadi lebih mudah. Saya akan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Program Genius Remaja merupakan sebuah program dirangka khusus untuk memperkasa remaja berusia 13 tahun hingga 19 tahun dalam kalangan komuniti B40 supaya mereka boleh menikmati kehidupan lebih bermakna dan seterusnya merealisasikan potensi mereka yang sebenar.
Program ini dijalankan di 4 buah pusat komuniti sekitar Lembah Kelang iaitu di Projek Rumah Rakyat PPR Seri Pantai, PPR Pantai Ria, Perumahan Awam Desa Rejang dan PPR Kampung Muhibah. Melalui pusat-pusat ini, beberapa kelas kemahiran telah disediakan secara percuma iaitu kelas kek dan pastry, kelas kecantikan, kelas fotografi serta kelas vokal dan muzik bertujuan untuk mengisi masa lapang remaja dengan lebih produktif. Sebagai satu kaedah untuk mereka. Bertemu kembali. Vaksinasi tanpa janji temu atau walk-in akan bermula di beberapa pusat pemberian vaksin PPV terpilih di Lembah Kelang Isnin ini untuk individu 40 tahun ke atas dan yang mempunyai komorbiditi. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin berkata, bagi individu yang berusia 18 tahun ke atas, kaedah walk-in akan dibuka bermula 5 Ogos. Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menjelaskan bukan semua PPV akan menerima individu tanpa janji temu itu. Apabila kita selesai operasi lonjakan kapasiti pada 1 hari bulan Ogos, pada 2 hari bulan Ogos, bukan 1 hari bulan Ogos ya, pada 2 hari bulan Ogos kita akan mula dengan vaksinasi secara walk-in di Lembah Kelang. 2 hari bulan Ogos, bukan esok, 2 hari bulan Ogos. Kita akan buka mengikut kategori dahulu. Pada 2 hari bulan Ogos, kita akan menerima walk-in untuk mereka yang umur 40 tahun ke atas dan golongan komorbid, yang mereka yang ada komorbiditi, ya. Pada 5 hari bulan Ogos. Khairi yang ditemui selepas meninjau program vaksinasi warga Cina di ibu negara siang tadi berkata, pemberian vaksin secara walk-in itu adalah berdasarkan kaedah first come first serve kerana bergantung kepada kapasiti PPV. Orang ramai yang datang untuk vaksinasi tanpa janji temu di PPV akan dimaklumkan mengenai berapa kapasiti sehari. Bagi mereka yang tidak mendapat suntikan vaksin pada hari walk-in, mereka akan diberikan keutamaan pada keesokannya. Bagaimanapun, PPV yang terbabit dengan walk-in itu akan mengutamakan individu yang sudah mempunyai janji temu. Peningkatan jangkitan COVID-19 hingga negara merekodkan kes baru setiap hari dengan 5 angka nyata menggusarkan rakyat Malaysia. Ditambah dengan varian baru yang terus mengganas, terutamanya varian Delta yang diperkatakan sebagai pembunuh senyap, sedikit sebanyak membimbangkan ibu bapa memandangkan anak-anak golongan paling mudah dijangkiti. Sebagai langkah pencegahan awal, ada ibu bapa yang mengawal ketat pergerakan anak mereka. Menurut Nur Syira Abdul Jalil, sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, ejen hartanah ini memastikan anak-anaknya mengikuti jadual yang ditetapkan. Selain itu, dia turut menyediakan pelbagai aktiviti dalam rumah supaya mereka tidak bosan. Proses PDPR diteruskan dan mengambil apa-apa aktiviti dari segala kelab, dari segala aktiviti luar, tapi melalui online, Zoom, Google Meet ataupun apa jua proses online. Selain itu, sebagai langkah berjaga-jaga, ibu kepada 3 orang anak itu juga akan memastikan SOP dipatuhi setiap ahli keluarganya. Rozaini Abdul Raub pula berkata, anak-anaknya akan sentiasa berada di depan mata dan tidak dibenarkan keluar sesuka hati. Selain itu, ruang luar rumah dikosongkan untuk memudahkan mereka bermain dan melakukan aktiviti selepas penat mengikuti kelas online. Jadi di petang saya akan benarkan mereka main yang inflatable swimming pool tu kan, semua jadi diorang main berenang sama-sama dengan adik-beradik dia kan. Kemudian saya ada berikan bola sepak
supaya dia orang boleh berlari-lari apa semua kan. So, jadi tak adalah boring duduk dalam rumah saja kan. Kemudian bila petang, kalau dia orang tak ada kelas tuition ataupun kelas mengaji ke apa ke, yelah kerja sekolah tu tentu kena buat kan. Jadinya kalau dah tak semua yang tu selesai apa semua, jadi kami main chess. Sementara itu, menurut pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Utama, Raja Firdi Arman Shah Raja Faisal, sepanjang pelaksanaan PDPR, dia masih berpeluang untuk meluangkan masa bersama rakan-rakannya dengan melakukan aktiviti secara atas talian. Pada hujung minggu, saya akan meluangkan masa dengan rakan-rakan melalui video conference ataupun bermain online game. Selain pada dua-dua tu, saya juga menghiburkan diri dan rakan-rakan melalui podcast. Norma Baharu mendesak ibu bapa untuk kreatif memastikan pembelajaran mengikut jadual pada masa sama kesihatan terpelihara. Kalau hendak menyirat jala, benang kusut jangan dilepas. Kalau hendak berbuat pahala, pantang ribut, niat pun ikhlas. Membesar pada waktu pandemik semestinya sesuatu yang sukar kerana kebanyakan masa terpaksa berada di dalam rumah. Namun perkara itu mendatangkan kelebihan kepada sesetengah orang. Dari membantu mengemas rumah, si cilik sudah pandai melakukan kerja-kerja di dapur. Tolong ambil bawang merah. Di usia menjengah 2 tahun, pastinya kanak-kanak seusianya masih lagi seronok bermain. Namun lain pula bagi Muhammad Ziad Amsyar Jazri. Sejak berusia 9 bulan, Amsyar sudah menunjukkan sikap rajin membantu ibunya. Masa tu saya nak mengemas rumah, nak mengemop, buat aktiviti harian saya lah. Saya nak mengemas, mengemop, vacuum dan memasak. Tiba-tiba je dia nak join apa saja yang saya buat. Apa saja saya mula nak pegang, mula nak buat aktiviti tu, dia akan minta pada saya untuk dia buat. Jadi saya bagi dia peluang lah, sebab bagi saya mungkin dia nak cuba kan, sebab dia nampak saya buat. Apa salahnya saya bagi peluang kepada dia. Saya perhatikan dia boleh buat dengan baik dan dia bukan sekadar nak bermain-main. Bagaimanapun, sejak awal tahun ini, Amsyar dilihat cenderung untuk membantu ibunya memasak. Aksi ligat si cilik ini kerap dimuatnai oleh ibunya di aplikasi TikTok. Jadi saya bagi tugasan dekat dia. Yang pertama sekali saya ingat lagi, saya bagi dia berisi daun bayam, sayur bayam. Okey, saya mula-mula macam ni. Saya cuma bagi arahan, suruh dia petik setiap daun tu dan saya tunjukkanlah cara-caranya dia letak macam mana. Okay. Saya perhatikan dia boleh ikut apa saja yang saya arahkan. Kelebihan Amsyar ni dia boleh faham dengan jelaslah apa arahan saya. Ibu mana yang tidak risaukan keselamatan anak, Hafiziliana akan memastikan persekitaran anaknya selamat dan hanya menghidupkan api gas selepas Amsyar selesai memasak di dapur. Saya akan pastikan segala barangan tajam berada di tempat yang tinggi. Air panas, apa-apa benda panas jauh daripada dia dan saya sentiasa ada di sebelah dia lah untuk pantau keselamatan dia. Saya takkan lepas pandang dia sebab saya ni jenis cepat risau. Saya cuba fikir apa yang akan jadi kat anak saya. Jadi sebelum benda-benda tu jadi, saya ambil langkah berjaga-jaga jugalah. Dalam masa yang sama, saya bagi dia peluang buat aktiviti apa saja yang dia nak. Bagi Hafiziliana, membiarkan Amsyar membantu melakukan tugas-tugas kecil dapat menggalakkan perkembangan psikomotor anaknya. Selain menghilangkan rasa bosan si kecil, aktiviti-aktiviti ini juga dapat merapatkan hubungan si ibu dan anak. Rantai besi dimakan bubuk, maksudnya cerita yang tak masuk akal. Mengakhiri Buletin Didik, pesta belon panas antara terbesar di dunia berlangsung meriah di Perancis. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum.